Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam rancangan podcast edisi Media Kreatif 2022/2023. Bersama saya hos anda Arfah, pelajar dari kelas 1 Media Kreatif, dan saya Aina, juga pelajar dari kelas 1 Media Kreatif. Jutaan terima kasih kepada penaja kita iaitu Has Production dan Pixel Distribution kerana telah menaja podcast kita pada hari ini. Baiklah Aina, hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat menarik dan juga menghiburkan. Okey, apa dia tu Arfah? Topik kita pada hari ini ialah aktiviti kesenian nasyid dapat melahirkan pelajar berkemahiran insaniah. Okey, kita akan sama-sama mengupas topik ini bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Kak Humaira Aisyatul Hanim binti Mokhtar. Beliau merupakan mantan ketua kumpulan nasyid perempuan dari USIM yang juga dikenali sebagai kumpulan Azra. Okey, sebelum tu Arfah, Ya Aina. saya nak briefing sikit tentang kelab nasyid di bawah USIM. Untuk pengetahuan semua, kelab nasyid di bawah USIM ini adalah salah satu program di bawah Pusat Kebudayaan USIM. Antara kumpulan nasyid yang popular dan kita biasa dengar dekat USIM ni adalah kumpulan Interaksi yang merupakan kumpulan nasyid lelaki dan juga kumpulan Azra yang merupakan kumpulan nasyid perempuan. Jadi objektif grup ini ditubuhkan adalah untuk mengasah bakat mahasiswa dan mahasiswi USIM dalam bidang seni suara. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menyampaikan dakwah dan juga untuk menerapkan elemen kemahiran insaniah dalam diri para pelajar. Okey, baiklah Arfah, tanpa membuang masa lagi, bolehlah kita mulakan sesi soal jawab kita bersama dengan tamu jemputan kita hari ini. Terima kasih Aina. Okey, apa khabar Kak? Okey, alhamdulillah sihat. Okey. Kita akan tanyakan satu soalan. Okey. Iaitu, bolehkah Akak kongsikan sedikit pengalaman menyertai aktiviti nasyid? Bagaimana terdetik nak menyertai aktiviti nasyid? Adakah waktu tu memang minat dan berbakat ataupun waktu tu macam rasa macam suka-suka je nak menyertai aktiviti nasyid? Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so insyaAllah kita nak kongsi sikit pengalaman sepanjang sertai aktiviti nasyid. Okey, masa tahun 1 macam biasalah dekat USIM ni, Pusat Kebudayaan USIM ni dia akan open untuk audition setiap semester. Jadi sebelum PKP, so dia meriah. Okey, jadi memang saya memang minat nasyid, memang minat menyanyi. Memang ada bakat. InsyaAllah. InsyaAllah lah aku ada bakat. Okey, memang minat menyanyi. Jadi kita pun try lah. Kita try untuk audition. So audition tu akan diada dekat Pusat Kebudayaan USIM. Tapi after COVID, kita try juga untuk pelbagaikan untuk kita ada juga audition tu, tapi dari segi online lah. So sepanjang duduk di Pusat Kebudayaan ni banyaklah benda yang kita belajar. Cuma dari segi pertandingan tu dia kurang sikit. Sebab sekarang kalau kita tengok pun memang kebanyakan pertandingan luar dia memang akan melibatkan nasyid lelaki. Kan? Jadi nasyid perempuan ni dia kurang. Okey, last Team Azra join pertandingan ni tahun lepas lah, Piala Robani. Itu pun bertanding dengan lelaki. Jadi kita je satu-satu yang tim perempuan. Jadi itu adalah line up baru lah, which is diorang sangat berani lah untuk ke depan kan. Tapi biasalah bila kita bertanding dengan lelaki, dia lain sikit, susah untuk kita menang sebab range dia lain. Betul kan, range dia lain. Jadi dia susah sikit. Dia tak macam lagu biasa nasyid ni kan. Jadi dia agak berbeza. Jadi kat situ, tapi alhamdulillah lah keberanian tu ada kan. Jadi kalau nak kata aktiviti dalam USIM tu ada, sebab kita ada juga kadang-kadang kita buat pertandingan antara kelab-kelab dekat Pusat Kebudayaan. Jadi kat situ ada Azra juga yang terlibat. Okey, ataupun ada juga ahli-ahli Azra yang mana yang diambil untuk jadi penyanyi solo, untuk nyanyi masa pesta konvo ke. Ada show-show dekat luar ke, ada juga peluang-peluang macam tu. Tapi as a team untuk bertanding di luar tu kita kurang sikit. Kita masih lagi mencari kan pertandingan-pertandingan yang melibatkan wanita, tapi kurang. Jadi kita hanya sebab masa sekarang ni dalam USIM lah platform kita. Macam tu, itu je. Jadi daripada apa yang Akak Humaira cerita, saya nampak yang tujuan asal Akak join nasyid ni memang disebabkan Akak memang minat. Betul. Okey, jadi saya nak ajukan soalan yang kedua. Okey. Apakah
kriteria yang menyebabkan seseorang itu layak untuk menyertai aktiviti nasyid ni? Apa yang biasanya juri akan lihat bila kita audition? Okey, biasanya of course lah kena pandai menyanyi lah kan. Sebab nasyid ni dia kumpulan vokal kan. Jadi kalau tak ada bakat, tak boleh menyanyi tu, kita kena masuk dulu kelas vokal. Okey, jadi itu adalah asas lah kena ada ni. Okey, tapi kalau Azra sendiri, okey, ini kita bercakap dalam skuad Azra lah kan. Okey, semestinya kita nak orang yang komit lah. Komit dengan bakat yang ada. Orang dia ada bakat tetapi dia tak komit. Komit ni maksudnya boleh bagi full commitment lah. Maksudnya sentiasa sentiasa berusaha, sentiasa ada masa. Kan dari segi latihan, untuk perjumpaan, okey, kalau kita ada program ataupun apa-apa show, maksudnya kita committed, kita minat tu, jadi kita memang nak benda tu. Dan lagi satu, kita full of passion lah, minat. Kalau kita ada bakat, kita tak minat, susah juga. Jadi kita hanya rasa bakat kita tu sekadar bila kita nak guna je kan. Tapi bila kita ada bakat, kita minat, kita akan cari peluang yang ada. Betul. Sebab disebabkan Azra ni dia agak kecil sikit skop dia kan, sebab dia nasyid perempuan. Jadi kita kena berani ke depan. Kita kena berani untuk tonjol diri kita lah, untuk kita, sebab kita minat kan. Bila kita minat baru kita dapat apa yang kita nak kan. Kalau kita ada bakat tapi kita tak minat untuk ke depan, susahlah kan. So kalau untuk nasyid tu macam tu lah. Sebab kita nak bina tim kan, kita nak bina kumpulan. Jadi kalau dalam satu tim tu seorang je yang minat, jadi seorang tu je yang okey nak menyanyi, nak pergi pertandingan, nak itu ini kan. Jadi seorang je dah dapat, dia takkan dapat as a team kan. Tapi bila kita nak bawa nama tim nasyid, kita kalau boleh nak semua semua sekali berminat, barulah sama-sama naik lah macam tu. Okey, baiklah. Kiranya kriteria yang kita perlu ada adalah pertama bakat, kemudian minat dan juga komitmen. Ya, betul. Betul. Okey, untuk soalan kita yang ketiga, apakah faedah menyertai aktiviti nasyid selain dapat melahirkan pelajar berkemahiran insaniah? Okey, faedah faedah kalau dekat apa faedah kita sertai aktiviti? Sebenarnya banyaklah. Sebab dalam aktiviti nasyid tu kita bukan sahaja menyanyi kan. Kita belajar cara teamwork kita kan. Teamwork selain daripada kita selain daripada kita sekadar vokal semata-mata kan. Okey, tapi dekat situ juga kita ada macam-macam ruang kan. Okey. Kita punya dari segi kita nak belajar macam mana kita nak tepati waktu untuk latihan, perjumpaan, macam mana cara kita nak buat show depan orang kan. Lepas tu audience kita pula tak semestinya semua sama kan. Okey, kadang-kadang kalau menyanyi, okey, ada yang kita menyanyi untuk budak universiti, ada yang kita menyanyi untuk orang dewasa, untuk orang tua ke kan. Jadi kat situ kita boleh belajar. Orang kata showmanship kita, macam mana kita nak serlahkan diri kita. Itu pun satu benda yang bukannya dekat semua tempat kita boleh belajar kan. Jadi bila kita sertai nasyid, itu adalah antara benda yang ni lah, terutama sekali nasyid dekat Pusat Kebudayaan USIM lah. Sebab kita memang sediakan cikgu-cikgu yang memang sangat mahir dalam benda tu. So peluang tu kalau tak grab, sebab itulah kata tadi kena komit kan. Maksudnya memang nak belajar benda tu. So selain daripada vokal, itu adalah antara benda yang kita boleh belajar bila kita sertai aktiviti nasyid ni. Okey, jadi akak rasa waktu akak mula-mula join kumpulan nasyid ni, apa yang akak rasa macam mencabar sikit? Macam akak rasa macam nak perform awal-awal tu, akak ada rasa macam something yang macam susah sikit tu? Okey. Mencabar sebab saya last pegang mikrofon umur 12 tahun. Itu last. Lepas tu dia tak pegang dah mic dekat atas pentas ke. Sampailah. Sekarang? Sampailah masuk universiti lah masa tahun 1 kan. Okay, jadi bila kita dah audition dan kita dah dapat. So masa tu first pertandingan masa dekat MPAJ lah, pertandingan nasyid. Masa tu pun berlawan dengan lelaki juga. Okay, so first time. Dia apa yang susah ialah bila kita menyanyi berkumpulan, dia tak sama macam mana kita bernyanyi seorang. Bila nyanyi kumpulan, kita kena dengar suara kita dominan sangat ke, kan? Nak blend in dengan orang-orang lain, macam mana cara kita nak blend in suara, kan? Sebab kalau kita terlebih, nanti suara orang yang tak dengar. Jadi dia akan jadi serabut. Itu adalah cabaran. Tak ada harmoni. Betul, tak ada harmoni. Betul tu. Kan? Macam dulu masa sekolah rendah, kita nyanyi pun kita tak ada lagi ilmu yang macam okey,
buat harmoni tu, harmoni ni kan. Dulu sekolah rendah kan biasa, basic. So kita nak nyanyi tu senang. Tapi bila dah masuk sini, bila kita dah belajar benda baru, benda tu dia agak mencabar lah. So memang masa first pertandingan tu memang dia agak nervous lah. Memang nervous sangat-sangat lah. Tapi alhamdulillah lah berjaya. Tak berjaya dapat tempat, tapi bila berjaya ke depan tu, satu benda yang progress lah orang cakap kan. Belajar. Macam tu. Okey. Untuk soalan kita yang seterusnya, apakah perbezaan antara nasyid dan muzik moden? Nasyid dengan muzik moden. Okey. Soalan ni memang selalulah kan orang tertanya-tanya, walaupun sebenarnya perbezaan dia kita boleh nampak dengan jelas dari segi muzik. Muzik tu basic lah kan. Kalau kita nampak nasyid ni, kalau kita tengok dia more kepada kalau dulu-dululah kita tengok more kepada muzik-muzik qasidah kan. Betul. Ataupun yang rentak-rentak masri. Rentak-rentak masri ni yang macam Main Darbuka tu lah. Kan itulah rentak-rentak masri. Itu nasyid-nasyid yang dulu. Okey, tapi bila sekarang, bila kita nak mengikut aliran zaman kan, jadi sekarang nasyid dengan muzik moden tu, muziknya dah tak lari. Dia macam lebih kurang je sama, cuma dari segi lirik. Dari segi lirik pula. Okey. Macam mana tu beza lirik tu? Kan beza lirik tu. Okey, jadi biasanya orang kenal nasyid ni dengan ketuhanan lah, keagamaan kan. Okey, tapi kalau lagu moden pula mungkin dia nak menceritakan cinta ke kan, ataupun berkaitan dengan persahabatan ke, hubungan. Itu adalah muzik moden. Okey, tapi bagi saya sekarang kita sebagai macam orang yang involved dalam nasyid, kita dah boleh ketengahkan nasyid yang berlainan. Okey, maksudnya sebenarnya kita pun boleh sama level dengan muzik moden kan. Cuma kita masih lagi terapkan nasyid tu dari segi lirik. Dari segi lirik. Okey, kalau dari segi muzik tu sekarang sebenarnya dah tak lari kan. Kalau siapa yang layan nasyid daripada Tabiah Sentap kan, The Face kan, dan sebagainya yang yang sekarang-sekarang ni. Jadi kalau kita tengok muzik dia dah tak lari dah kan. Cuma beza dia yang kita boleh nampak jelas sekarang, of course dari segi lirik, dari segi cara penyampaian, dari segi lantunan. Dia ada juga kan nasyid dia tak sesuai nak lantun suara macam tu kan. Betul. Kalau nyanyi moden ni okey, bolehlah nak buat suara itu ini. Dia ada jenis-jenis dia kan, jenis-jenis genre dia. Tapi bila macam nasyid ni suara gedik-gedik sikit kan, muzik betul, moden macam tu. dangdut tiba-tiba untuk nasyid macam pelik pula kan. Betul-betul. Itu adalah salah satu perbezaan dia. Cuma kalau zaman sekarang, kalau kita nak cakap dari segi instrumen sahaja, benda tu kurang sikit nampak. Sebab bagi saya nasyid sekarang ni dia dah meluaskan. Dia dah tak adalah macam zaman dulu. Sebab sekarang ni kan kita nak follow taste pendengar. Kan taste pendengar sekarang dah lain. Jadi sekarang pun ada muzik moden yang yang kita mempunyai gantikan ya, dengan betul. lirik lagu yang Islamik. Betul. Jadi bagi supaya saya itu pun salah satu orang kata boleh jadi nasyid lah, walaupun kita ambil muzik moden, kita tukar lirik, tapi itu penyampaian dia. Bila penyampaian dia berisi nasihat kan, berisi benda-benda yang baik, itu bagi saya itulah nasyid. Oh, itu nasyid. Itulah nasyid. Walaupun dia macam tu. tukar lirik, Itulah nasyid kan, sebab dia nak menyampaikan nasihat. Jadi kalau kita kecilkan skop nasyid tu sekadar kita nak bunyi kompang je, kita nak bunyi Darbuka je, kita nak nak yang macam tu sahaja kan. Jadi dia kecil lah skop dia kan, jadi dia tak best. Jadi pendengar nak dengar tu pun rasa terhad. Rasa tertarik. Macam tu. Jadi bagi saya itulah perbezaan dia. Okey. Jadi saya nak tanya sikit, sepanjang akak menyertai kumpulan Azra ni, apa pencapaian yang terbaik pernah? Pencapaian. Okey, kalau dalam Azra ni macam saya cakap tadi, pencapaian as a team tu kita belum dapat sebab kita tak ada peluang untuk kita bertanding antara wanita-wanita sahaja kan. Kita memang bertanding dengan nasyid-nasyid lelaki, bahkan kita memang pergi sendiri dengan interaksi, tapi interaksi lah yang mendapat tempat kan. Tapi kalau dari segi, maksudnya kalau diri sendiri dan juga untuk ahli yang lain, kita nampak improvement diri lah. Betul. Macam dulu kita rasa kita menyanyi tu dah sedap dah, tapi bila dah masuk kelab baru rasa macam cuba improve. Betul, baru kita cuba improve diri kita. Okey, lepas tu
baru-baru ni juga ada diri saya ada terlibat dengan show dekat Convo kan, dalam masa orang ambil scroll kan, Baru lepas tu ada itu. selingan baru-baru Baru ni. je, okey. So bagi saya, walaupun saya tak mencapai, maksudnya tak ada lagi pencapaian tertinggi dalam Azra, tapi dalam Azra, bila saya masuk Azra sendiri, saya berjaya mencapai benda-benda tu. So bagi saya itu adalah pencapaian tertinggi lah. Sebab as a team tu memang dia agak susah. Tapi baru-baru ni pun tim Azra ada juga buat show kat Pesta Convo kan. Line up baru. Jadi itu saya rasa progress untuk kita lebih ke depan. Kan kita nak bagi orang kenal dulu kita kan. Kita nak bagi orang tahu oh USIM ni dia ada nasyid perempuan. Dia bukan ada nasyid lelaki sahaja. Tapi kalau untuk pertandingan tu buat masa sekarang belum lagi. Belum ada rezeki lagi lah kan. Tapi kalau tanya ahli-ahli Azra yang lain, saya rasa banyak benda yang diorang dapat lah bila diorang masuk Azra. Macam tu. Jadi Baiklah, kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kerana kita akan bertanyakan soalan yang lebih menarik. Kembali selepas ini, edisi Media Kreatif 2022/2023.
Kembali lagi kita dalam sesi podcast edisi Media Kreatif 2022-2023. Jutaan terima kasih diucapkan kepada penaja kita, Has Production dan Pixels Distribution. Okey, jadi baiklah, kita akan sambung kepada soalan yang seterusnya. Arfa? Okey Akak. Soalan saya, bagaimana aktiviti kesenian nasyid ini dapat melahirkan pelajar berkemahiran insaniah? Terima kasih soalan tu. Okey, bagaimana aktiviti nasyid ni dapat melahirkan kemahiran insaniah kan dalam diri pelajar. Okey, so kalau kita sertai apa-apa sahaja aktiviti yang berkumpulan kan, kita akan melibatkan perjumpaan kan, betul tak, latihan. Okey, jadi kat situ sebenarnya banyak benda yang kita boleh belajar kan, pergaulan, okey, dari segi dari segi cara perform. Kita juga dekat USIM ni, okey, especially lah dekat USIM, okey, kita ada dekat pusat kebudayaan USIM tu, kita ada juga pembedahan lirik lagu. Jadi dekat situ, apa kaitan dia dengan kemahiran insaniah tu, dekat situlah macam mana cara kita nak tulis lirik, macam mana kita nak kenal pasti lirik itu baik ataupun tidak kan. Kita juga ada bila buat perjumpaan kat situ, kita akan lagi kenal attitude kita macam mana. Okey, kadang-kadang kita rasa attitude kita okey kan, tapi bila kita kenal dengan ramai orang, orang semua mungkin ada certain attitude kita yang kurang okey. Jadi saya rasa itulah pentingnya aktiviti kesenian nasyid ni, sebab dia melibatkan berkumpulan. Jadi berkumpulan ni kerjasama kan, itu adalah kemahiran insaniah. Betul. Kan kalau kita tak join, kita hanya duduk dalam kumpulan assignment je. Betul. Kita hanya duduk dalam kumpulan assignment. Jadi kumpulan assignment ni kita buat kerja, itu dah benda lain kan. Okey, tapi bila aktiviti kesenian ni apa-apa je lah, nasyid kan, ataupun benda-benda lain, okey, kita melibatkan benda yang di luar pelajaran kan, benda di luar akademik. Jadi kat situ kita boleh belajar banyak benda. Kan, okay, contohnya nak datang training, okay, macam mana kita punya walaupun kita antara kawan dengan kawan kan, tapi kita still lagi kena hormat dari segi masa. Okay, contoh lagi, kita kawan dengan kawan juga, tapi macam mana kita nak terima teguran, okay, dari segi kan, kena matang, okay, macam mana kita nak terima kritikan, okay. Tak boleh terlampau cinta. Tak boleh makan hati sangat. Jadi bagi saya itu semua kemahiran untuk kita survive hidup. Sebab kita hidup ni kan dengan orang kan. Kita bergaul pun dengan orang. Kita akan berjumpa dengan ramai orang. Jadi salah satu kelebihan dia bila kita involve dalam aktiviti kesenian ni, kita akan belajar benda yang kita tak dapat dalam kelas. Kan, dalam kelas kita hanya dalam kelas kita belajar akademik kan. Jadi bila kita involve dengan kebudayaan, kesenian, kita akan belajar benda-benda yang lagi banyak, lagi meluas. Deal dengan manusia lah. Macam mana kita nak deal dengan manusia. Okey, tapi kalau kita kalau kita memandang dari sudut seni sahaja, maksudnya kita belajar macam mana kita nak hasilkan seni yang bagus. Okey, macam sekarang kita tengok ada lagu yang kita rasa bagus, elok didengar kan. Tapi ada juga yang sekadar yang melahirkan. Betul. Dan juga dia punya lirik pun macam tak berapa okey, kita dengar rentak dia pun tak berapa okey. Sebab itulah dekat USIM kita memang dekat pusat kebudayaan USIM lah terutamanya, okey, kita memang ada minggu-minggu yang kita ada opro, kita ada bengkel. Cara kita opro. Opro tu dia satu program dekat pusat kebudayaan USIM yang kita panggil, kalau bahasa-bahasa ni bengkel lah, tapi kita orang kat sana kita sebut opro. Opro. Jadi kita ada bengkel gubahan lagu, ada bengkel nyanyian lagu Melayu asli ada. Jadi dekat situ kita jemput bukan yang biasa-biasalah. Okey, sebab dekat pusat kebudayaan sini kita ada karyawan seni. Okey, karyawan seni kita tu ada yang terdiri daripada artis. Okey, macam Fitri Yahya. Itu salah satu karyawan seni USIM lah. Okey, jadi bila kita sertai aktiviti kesenian, okey, jadi pusat kebudayaan ni dia akan sediakan macam-macam benda untuk kita belajar tentang kemahiran insaniah. Maksudnya kita bukan sekadar pergi pusat kebudayaan ni untuk menyanyi saja, kan, untuk menari saja, kan, untuk berlakon saja. Ya, bukan sekadar berhibur. Sebelum kita nak berhibur tu kita belajar dulu. Sebab itulah sesuailah dengan namanya seni berbudaya tu. Jadi kalau ikut
Pusat Kebudayaan USIM ni kita punya macam orang kata trademark dia ialah penggerak seni berbudaya. Jadi kita bukanlah berseni semata-mata. Jadi kat situlah boleh wujudnya kemahiran kesenian yang orang kata berpadanan lah, kan, macam tu. Silakan Aina untuk soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya saya nak tanya pada pendapat akak lah. Ya. Boleh ke nasyid ni dia menjadi satu cara berdakwah dan sejauh manakah keberkesanan dakwah dalam bentuk nasyid? Okey, macam boleh ke nasyid jadi satu platform untuk dakwah, kan? Ya. Okey, bagi saya memang boleh jadi sebab memang sekarang pun memang kita memang kenal nasyid tu dengan lagu-lagu yang orang kata lagu yang baik, kan? Lagu yang bukannya lagu yang tak elok. Jadi itu adalah salah satu cara kita nak sampaikan kebaikan. Dan metod dakwah ni sebenarnya dia takkan pernah, maksudnya kita kalau boleh kita make sure dia tak pupus lah, kan. Sebab kita masih lagi perlukan metod nasyid ni untuk kita sampaikan kebaikan. Kan, sampaikan kebaikan. Sebab jaranglah kan orang, contoh aja majlis-majlis yang ceramah, jaranglah orang pasang lagu-lagu moden, kan. Orang akan pasang lagu-lagu yang orang akan pasang lagu-lagu nasyid. Jadi bagi saya dia memang boleh dijadikan dakwah. Dan macam mana cara tadi, betul ada cara. Cara dia ialah kita kena seiringkan nasyid itu sendiri dengan taste pendengar. Kan macam tadi kan, awal-awal tadi, sesi pertama tadi kita ada sebut dari segi muzik, kan. Dari segi muzik, dari segi mungkin cara nyanyian, kita kena tengok juga macam mana orang sekarang punya taste. Jadi kita boleh tukar. Kan, kalau kita tanya orang-orang sekarang kenal ke nasyid-nasyid lama, tapi mungkin ada yang akan kata tak. Okey, mungkin tapi sekarang mungkin orang dah lebih mengenal, contohnya lah Maher Zain, kan, dengan lagu dia yang baru ni, kan. Jadi orang lebih tertarik. Jadi kita tahu orang suka lagu macam ni. Jadi bagi saya itu adalah satu dakwah lah. Sebab apa, bila orang menyanyi pun kata-kata yang baik je yang keluar, kan. Kata-kata yang baik. Terutama lagu, kalau lagu tu pula dia zikir, kan, ada kalimat-kalimat yang baik. Jadi secara tak langsung bila ada kalimat-kalimat macam selawat, zikir, kita ikut dan kita dapat pahala juga. Ya, betul. Dan juga lagu ni kalau orang yang betul-betul dia menghargai seni, dia memang akan memahami setiap baik-baik lirik tu bila dia mendengar. Jadi benda tu satu advantage lah untuk dijadikan dakwah. Sebab itu ada orang yang bila dia dengar lagu sampai boleh menangis, kan. Sampai boleh menangis. Sebab apa? Sebab dia menghayati. Jadi bagi saya itu adalah satu cara macam kalau kita nak sampaikan dakwah. Kan ada orang yang kalau tiba-tiba dia down ke atau apa, bila dia dengar lagu-lagu yang berunsurkan nasyid, yang berunsurkan nasihat, dia mungkin akan terkesan. Dan memberi ketenangan. Dia mungkin akan dapat ketenangan tu. Kadang-kadang orang ni sebelum dia nak terima dakwah daripada orang lain, dia akan renung dari diri sendiri dulu, kan. Dia akan mungkin dengar lagu ke, tengok ceramah ke, kan. Ada orang yang begitu. Jadi bagi saya memang sangat boleh dijadikanlah metod dakwah. Tinggal kita je nak terima ataupun tidak. Tapi memang sangat boleh dijadikan metod dakwah. Saya ada satu soalan. Okey. Akak ada tak satu lagu yang memberi kesedaran atau keinsafan? Tadi akak ada kata yang lagu ni akan boleh buat kita nangis. So, akak ada tak satu lagu yang pernah membuat akak nangis? Lagu yang pernah membuat saya nangis? Lagu apa? Ya, dah lama tak nangis sebab lagu. Okey, sebenarnya dah lama lah tak menangis sebab lagu ni, kan. Tak sempat nak dengar lagu buat tesis. Okey, tapi tak adalah. Tapi bagi saya, okey, kalau betul-betul lagu yang mungkin dia tak buat kita nangis tapi dia buat kita goosebump, dia buat kita rasa lah, kan. Sebab saya pun kurang dengar lagu, sebab bila duduk di pusat kebudayaan, okey, kita ada blood brother lah orang panggil, family sendiri macam interaksi nasyid lelaki. Jadi diorang ada banyaklah lagu, kan, sebab diorang memang kata bila pergi pertandingan luar, diorang memang akan buat lagu barulah, kan. Jadi lagu-lagu diorang itu pun walaupun bukannya maksudnya di tahap yang ada recording dah keluar ke album, tapi lagu-lagu diorang tu bila diorang persembahkan memang rasalah dekat jiwa. Kan, rasa dekat jiwa. Lepas tu lagu siapa, kalau artis je nak kena fikir sekejap lah. Mungkin kalau bukan nasyid, mungkin lagu-lagu yang lagu-lagu moden pun boleh. Boleh. Lagu-lagu moden pun boleh. Keluar kotak sikit. Lagu moden pun banyak yang mempunyai nasihat. Unsur-unsur yang beri sentap. Mungkin lagu Zizi Kirana yang apa, hati hitam boleh tutup dengan jubah.
Yang itu dia tak nangis. Itu dia seronok. Seronok tapi sentap. Tapi sentap. Betul. Kadang-kadang kita rasa kita baik sangat kan. Betul lah tu, lirik lagunya tu memang betul lah. Tapi nak bagi spesifik lagu yang menangis tu tak ada lah masa sekarang. Tak ada. Okey, tak apa. Tapi adalah beberapa lagu yang memang bila kita dengar dia rasa adalah rasa goosebump, ada rasa wah memang hebatlah lirik dia. Lirik yang digubah tu kita boleh kenal pasti lirik dia ni bukannya sekadar dia tulis macam tu Bukannya kan. sekadar saja-saja. Sebab tu orang seni ni kalau tiba-tiba datang ilham dia kena terus tulis. Sebab ilham tu dia datang sekali je. Betul. Kan. Kalau Jadi tak nanti lupa. sebab itu bila datang je contoh orang yang buat lagu lah kan. Datang melodi ke, datang lirik ke. Jadi dia terus catat. Jadi benda tu bila disampaikan dekat kita fresh kita dengar memang kita akan rasa. Macam tu. Okey, jadi untuk soalan yang seterusnya saya nak tanya, apa cabaran dalam mengembangkan aktiviti nasyid ni? Sebab kita tahu yang anak-anak muda sekarang ni macam tak berapa minat sangat nak join. Lagi-lagi macam yang akak cakap tadi, biasanya kumpulan nasyid perempuan ni macam kalau pergi bertanding pun bertanding dengan kumpulan lelaki. Kumpulan perempuan ni tak sangat ada. Apa dia cabaran pada pendapat akak? Okey, pada pendapat saya, cabaran untuk kita kembangkan nasyid ni. Cabaran dia ialah kita ada dua golongan. Satu golongan yang dia nak memodenkan nasyid. Okey, dia nak mengikut taste pendengar. Okey, tapi ada golongan yang mungkin dia rasa tak boleh, nasyid ni kena kat situ je. Tak Okey, boleh. Macam tak boleh rancak-rancak ni tak boleh dah kita nak langgar sikit dia punya budaya nasyid yang dulu tu. Macam tu. Jadi kalau macam golongan yang untuk kita macam kita nak kejar taste pendengar kan. Okey, jadi of course lah kita nak modernkan. Kan bukanlah nak memodenkan tu sampai teruk-teruk kan. Tetapi kita nak at least bagi orang seronok dengar. Jadi cabaran dia ialah untuk kita dapatkan macam tarikan tu. Kan. Sebab ada orang yang dia ada juga pendengar-pendengar kita yang dia lagi suka dengan nasyid-nasyid dulu. Instead of sekarang. Ada juga kan. Jadi bila duduk dekat dalam nasyid itulah macam kita nak buat lagu, nak menyanyi, nak sampaikan tu, kita jadi ada dua golongan. Macam mana kita nak tarik dua-dua. Sebab kita kalau boleh kita bukan nak tarik satu je kan. Kita kalau boleh kita bukanlah nak ada fans yang fans kan, tak adalah fans kan. Tapi kita bukanlah nak tarik pendengar yang dari satu skop sahaja. Kan kita kalau boleh nak meluas. Jadi sebenarnya nasyid ni memang agak mencabarlah daripada muzik moden kan. Sebab muzik moden ni semua orang suka dengar. Kalau muzik moden ni dia versatile. Betul, dia versatile. Muzik moden ni macam-macam. Macam sekarang ni kita dah di brainwash. Nasyid ni kalau dengar je baik, kalau dengar je alim, kalau dengar je kan tak terbuka. Tapi sekarang sebenarnya nasyid dia dah lebih daripada tu. Dia dah lebih. Dia bukan sahaja sekadar kita dengar sebab kita rasa kita baik ke, tak ada. Jadi mungkin nak bagi orang dengar boleh, tapi untuk orang jadikan nasyid tu satu genre yang minat, itu susah. Kan. So kita biasanya minat R&B ke rock, balada kan. Biasanya kita minat. Kalau ada ke tanya orang minat nasyid, minat lagu apa nasyid? Orang tak jawab macam tu. Kan. Jadi cabaran dia duduk dalam nasyid ni bila kita nak sama level lah. Kita nak level nasyid kita ni sama dengan level moden. Kita kalau boleh kita tak nak, kita mundur lah. Sayanglah kalau kita mundur kan, sebab ni platform yang sangat luas sepatutnya kan. Jadi cabaran dia bila kita nak grab audience kan, bila kita nak make sure yang apa yang kita keluarkan tu, apa yang kita sampaikan tu sampai dekat orang lain. Itu antara cabaran dia lah. Okey, baiklah Aina. Soalan kita yang seterusnya. Bagaimanakah cara untuk menggalakkan mahasiswa dan mahasiswi untuk menyertai aktiviti nasyid ni? Okey. Macam mana cara nak kita nak galakkan mahasiswa? Okey, first sekali kita kena kenalkanlah, kedepankan kan macam apa yang adik-adik buat sekarang kan. Kita kedepankan macam tim nasyid perempuan. Okey, kita kenalkan juga tim nasyid lelaki. Okey, jadi bila orang kenal, orang akan berminat, especially orang yang memang minat. Kan kalau macam ada kawan juga yang dia sebelum masuk USIM dia research dulu kumpulan nasyid setiap universiti, yang mana yang bagi dia memang bagi dekat dia tu satu benda kan, yang mana yang dirasa kalau dia join universiti dan dia join kumpulan nasyid tu
akan dapat something dekat dia. Dia akan dapat pulangan. Bukanlah pulangan dari segi duit ke apa tak, pulangan ilmu tu. Kan ada orang yang dia minat sampai macam tu. Dia memang research, okey kumpulan nasyid UM macam mana, nasyid UM macam mana, UC macam mana kan. Jadi bila kita kedepankan tim kita, dekat situ orang boleh bandingkan lah kan, okey apa kebaikan tim nasyid universiti ni. Jadi itu membuatkan mahasiswa dia lagi tertarik untuk join. Kan, dan semestinya orang yang tertarik untuk join ni mestilah dia ada minat lah kan. Kalau kita nak tarik mahasiswa yang tak minat, susah kan. Kita mungkin boleh tarik mahasiswa yang tak minat bernyanyi untuk dengar kita menyanyi, kan, untuk tengok kita menyanyi. Nak ajak join tu. Untuk nak ajak join tu mungkin susah, mungkin dia orang ada betul. Tapi untuk orang-orang yang ada bakat, ada minat, memang nak belajar, memang daripada kecil suka. Jadi dia punya cara kita nak bagi mahasiswa seronok, bagi mahasiswa kenal ialah kita, okey, tim nasyid sendiri mungkin kena ke depan lah. Ke depan, okey. Sebab itulah wujudnya Instagram, okey. Instagram interaksi pun ada, Azra pun ada, okey. Instagram Pusat Kebudayaan USIM pun ada. Jadi dekat situ memang kita punya promotion terhadap tim-tim, kelab-kelab yang ada dekat Pusat Kebudayaan tu memang good lah. Kan, jadi orang daripada tak kenal, walaupun kita orang Azra ni sekecil-kecil tim lah orang kata kan, sebab tak ada sangat apa-apa, okey, cuma kita orang menyanyi antara kita orang masing-masing, kan. Kalau bosan-bosan jumpa Pusat Kebudayaan ke, cover satu lagu ke, okey. Jadi itu aktiviti rutin kita orang, tapi sebenarnya dekat situ banyak belajar benda juga, kan. Kita nak dengar reference dekat YouTube ke apa, jadi bagi saya konten yang dibuat, yang diketengahkan melalui platform social media ke, itu pun membantu untuk kita tarik minat mahasiswa tu untuk join, kan. Dan ada kelainan lah kalau cara kita tarik tu bukannya kita tarik okey nasyid ni itu saja kan, apa kena orang yang baik saja, kena orang yang tak juga kan. Ada orang dia minat menyanyi, jadi walaupun dia tak pernah masuk nasyid tapi dia boleh masuk nasyid, macam tu. So dia tak adalah terhad kan, maksudnya okey kalau daripada sekolah masuk nasyid barulah boleh masuk nasyid kat universiti, tak juga. So nasyid ni sebenarnya dia meluas, dia sama je dengan tim-tim lain, macam tu. Okey. Jadi kita ada plan ni. Plan kita ni. Silakan Aina. Okey. Nak minta akak, sebab akak daripada Sebab kumpulan kita nasyid. dah bincang pasal topik nasyid ni. Jadi kita nak minta akak kalau boleh nyanyi Sedikit lah. Okey. Mungkin lagu lagu yang kumpulan lagu daripada Clan Azra. Azra. Okey, oh my god. Okey. Lagu okey, kalau saya terangkan dululah ya. Okey, lagu okey, tim Azra dia memang ada sebuah lagu. Okey, tajuknya Masih Ada Waktu. Lagu tu memang dah lama lah sebelum batch saya masuk, senior sebelum ni. Okey, sebelum tu lagi memang ada. Dan lagu tu sampai sekarang pun dah diperbaharui dia punya instrumen. Okey, memang kita dia punya muzik tu ada diperbaharui sedikit. Okey, sebab bila makin lama ahli baru semakin masuk, kita kena ikut range suara orang tu kan. Tak semua orang range suara dia sama. Tapi hari ni saya nak nyanyi suara tak ada sikit lah. Nak punya apa intro sikit boleh. Chorus dia penat sikit. Oh, okey. Okey. Yang senang akak boleh. Okey. Okey. Masih ada waktu untuk kau dan aku kembali padanya yang Maha Satu. Masih ada waktu untuk kau dan aku mencari sinar cahaya menerangi hidup. Okey, ini tu je. Masya Allah. Okey. Sangat merdu suaranya. Oh, terima kasih. Allah tu pun tak ada suara. Walaupun tak ada suara. Ya Allah, walaupun tak praktis. Ya Allah. Itulah satu apa orang kata yang belajar lah. Maksudnya kalau tak praktis kita dah belajar kan cara kita nak duduk atas stage. Kalau tak kita nervous kan. Kalau kita tak belajar benda tu kita nervous. Kita macam nak buat apa, macam mana nak nyanyi debar kan. Suara tu orang boleh dengar shaky kan. Tapi kita dah lama dah biasa lah. Itulah benda yang kita belajar. Bolehlah buat spontan. InsyaAllah. Saya nak tahulah sikit lagu tadi tu berkenaan apa? Okey. Jadi kalau tengok lirik dia sebenarnya dia memang ketuhanan lah, ketuhanan kan. Maksudnya hamba yang merintih
okey, yang nak memohon keampunan kan. Sebab itulah tajuk ni masih ada waktu. Maksudnya kita ni walaupun sebanyak mana dosa yang kita buat kan, sebanyak mana kesalahan, sentiasa ada waktu tu untuk kita kembali ke jalan yang betul, untuk kembali kepada Tuhan kan. Dia punya chorus ada juga kadang terasa susah, kadang terasa gundah. Okey. Dah tak ingat dia kena nyanyi baru ingat tapi dah tak ada suara. Tapi memang lirik dia menuju kepada keampunan. Kita mohon keampunan lah daripada Allah atas segala dosa, salah silap kita. Okey, which is yang nak menerangkan pintu taubat tu sentiasa terbuka. Macam tu. Dan kita pun walaupun kita rasa macam kita banyak dosa, jangan risau sebab Allah tu Maha betul. Pengampun. Betul. Dan kita masih ada waktu untuk Ya, betul. bertaubat. Lagu ni sebenarnya kalau dinyanyikan as a team dan memang betul-betul yang cara penyampaian yang betul, dia sangat-sangat orang kata menyayat hatilah. Sebab kalau dengar muzik dia, muzik yang dibuat oleh alumni USIM sendiri, which is sekarang ni dia merupakan senior kepada tim interaksi lah. Jadi yang dibuat tu pun memang sangat orang kata menyayat hati. Memang orang kata kalau feeling tu dengar memang boleh menangis lah. Sebab lirik dia memang sangat-sangat indah lah. Baiklah. Kita sudah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih Akak Humaira kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu kepada kami dan para penonton. Okay. Jadi banyak yang kita dah bincangkan bersama dengan tetamu jemputan kita hari ini. Jadi semoga para penonton dapat membuka mata tentang betapa hebatnya aktiviti nasyid ni. Jadi sebelum rancangan podcast ini berakhir, izinkan kami menyampaikan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Saya Arfa dan saya Aina. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey. Membantu tak ni? Tu macam